Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung balik pengajian kitab Matan Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi, yang membincangkan tentang akidah menurut manhaj salaf anjuran Masjid Tebau. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil islam wa sabilul haqqi bainahuma li ahlil qiblah. Maksudnya, merasa selamat daripada ancaman Allah dan berputus asa daripada rahmat Allah adalah dua perbuatan yang dapat mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Waalaikumsalam untuk Faiz. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kata Imam At-Tahawi bahawasanya ni akidah yang perlu dipegang oleh setiap orang Islam, setiap mukallaf. Akidah yang wajib kita kena pegang. Yang ini adalah akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang benar. Yang pertama kata Imam At-Tahawi bahawasanya merasa aman daripada ancaman Allah dan berputus asa daripada rahmat Allah. Kedua-dua perkara ini dapat mengeluarkan, dapat memindahkan seseorang daripada agama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hak yang dituntut kepada kita adalah ketika mana kita melakukan apa jua kebaikan sekalipun, semua kebaikan kita buat, kejahatan kita tinggal, maka jangan sekali-kali kita merasa aman daripada perancangan Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Maka tidak merasa aman, tidak rasa selamat daripada perancangan Allah melainkan kaum yang rugi. Jadi kita tidak boleh rasa aman, tidak boleh kita rasa selamat dengan kebaikan-kebaikan hak yang kita buat. Jadi orang hak yang melakukan kebaikan siang malam tidak boleh rasa aman daripada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladhi la ilaha ghairuh." Maka demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain daripadanya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seorang di kalangan kamu dia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jaraknya di antaranya dan di antara syurga hanya sekadar satu hasta. Tetapi telah terdahulu ketetapan di dalam suratan bahawasanya dia adalah ahli neraka. Maka pada penghujung umur dia melakukan amalan ahli neraka
maka dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda yang kita dapat faham daripada hadis ini, apa yang kita dapat faham daripada hadis ini adalah membuat banyak mana kebaikan pun sekalipun mu jangan tertipu dengan kebaikan tersebut. Kerana kita tidak tahu bagaimana kau penghujungnya. Bagaimana kau penghujung kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan-amalan itu dilihat kepada penghujung, kepada kesudahan. Sebab itulah kita kena sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, menghujungkan kita di dalam husnul khatimah. Jadi kita tidak boleh rasa aman. Walaupun kita orang baik, walaupun kita tidak melakukan maksiat, kita jangan rasa selamat. Kita jangan rasa selamat daripada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, orang yang pelaku maksiat, ahli maksiat. Siang malam dia buat maksiat. Ada kiralah maksiat kecil ke maksiat besar. Jangan sekali-kali dia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia kena yakin bahawasanya banyak mana dosa yang dia buat, besar mana dosa yang dia buat, berat mana dosa yang dia buat, teruk mana dosa yang dia buat, tetapi pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala terus untuk dia. Pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka untuk dia. Allah Subhanahu wa taala menerima dia. Menerima kalau sekiranya dia bertaubat dengan sungguh. Jadi tidak boleh dia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman daripada perancangan Allah, rasa selamat daripada perancangan Allah, dan rasa putus asa daripada rahmat Allah, kedua-dua perkara ini boleh memindahkan, boleh mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Itu apa yang ingin disampaikan oleh Imam At-Tahawi. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dia tidak rasa aman daripada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sentiasa mengikut perintah Allah, sentiasa meninggal larangannya, tetapi mesti kita kena letak perasaan bimbang dalam hati kita. Jangan kita rasa syurga adalah milik kita. Kita ahli syurga dah, kita ahli syurga dah. Jangan kita rasa begitu. Itu adalah salah. Itu adalah rasa aman daripada perancangan Allah. Begitu juga orang yang melakukan maksiat, pelaku maksiat. Maka dia jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terus untuk setiap sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, terus untuk setiap sesuatu. Jadi banyak mana dosa yang dilakukan oleh hamba, tetap Allah Subhanahu wa taala mengampung dosa tersebut sekiranya dia bertaubat dengan taubat nasuha. Jangan dia mengatakan, Allah tu hendak terima dah dosa aku sebab aku ni banyak sangat melakukan dosa. Itu adalah salah, boleh mengeluarkan seorang daripada agama Islam. Kata Imam At-Tahawi, wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah. Dan jalan yang benar, jalan yang betul, yang benarnya untuk ahli al-qiblah, untuk orang Islam, adalah tengah-tengah di antara kedua-dua sikap tersebut. Maksudnya tidak rasa aman daripada perancangan Allah dan tidak berputus asa. Jadi itu jalan yang benar. Jalan yang benar di antara rasa aman dan di antara rasa berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dia perkataan, ataupun kalau kita perhati molek perkataan Imam At-Tahawi ni, kita perhati molek perkataan Imam At-Tahawi, maka dia akan melahirkan perasaan takut, dalam masa yang sama melahirkan perasaan sayang, perasaan kasih, perasaan cinta. Ni payah ni nak jumpa suatu benda dalam masa satu benda, ada perasaan takut dan ada perasaan cinta, kasih. Payah. Begitulah dalam kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya adalah renggang lambung-lambung mereka itu daripada tempat tidur mereka. Maksudnya mereka meninggalkan tempat tidur untuk beribadat kepada Allah sepanjang malam.
Yad'una rabbahum, mereka itu berdoa kepada Tuhan mereka itu. Khaufan, dalam keadaan takut. Walaupun mereka melakukan ibadat pada malam hari, dia orang hak yang boleh buat qiyamul lail adalah orang hak yang benda-benda fardu yang lain dia jaga molek dah. Payah nak cari orang hak yang semayang zuhur, asar, maghrib, isyak dak semayang. Tapi berqiyamul lail. Payah nak cari lagu tu. Jadi orang hak yang boleh jaga qiyamul lail ni orang hak yang benda hak yang wajib dia buat lah kedah, benda hak yang haram dia tinggal. Kalau dia buat pun dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan hak yang sentiasa memenuhi kebaikan di dalam waktu dia, dalam jaga dia, mengambil peluang pula ketika orang lain tidur, dia tak tidur untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah dalam keadaan hati takut. Sebab dia takut kerana dia tidak merasa aman daripada perancangan Allah. Wa tama'a, dan dalam masa yang sama dia mengharapkan belas ihsan, mengharapkan anugerah, mengharapkan kurniaan, mengharapkan ganjaran, mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama dia mengharapkan. Maksudnya dia tidaklah rasa aman daripada perancangan Allah dan dia tidaklah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ni sebenarnya adalah jalan bagi ahlul haq, orang hak yang sebenar. Jalan ahlul haq beginilah apa hak yang disebut oleh Imam At-Tahawi. Dan kita berdoa kepada Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita berjalan di atas jalan ahlul haq. Iaitu walaupun kita baik, maka jangan sekali-kali kita rasa selamat daripada perancangan Allah. Apatah lagi kalau sekiranya kita jahat. Apatah lagi kalau sekiranya kita pendosa. Begitu juga sebaliknya, orang yang pendosa melakukan maksiat, jangan sekali-kali dia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tahawi lagi, wala yakhrujul 'abdu minal iman illa bijuhudi ma adkhalahu fih. Seseorang hamba tidak dianggap keluar daripada iman, daripada kepercayaan. Kita orang yang ada iman, ada kepercayaan, dinamakan dia sebagai mukmin. Lawang orang mukmin adalah orang yang kafir, orang munafik. Itu lawang bagi orang yang beriman. Orang yang kafir, orang munafik, itu bukan orang beriman. Orang beriman adalah orang yang bukan munafik dan bukan kafir. Jadi orang yang beriman, orang Islam, kadang-kadang apabila dia melakukan sesuatu perbuatan, maka menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dia saluran ataupun benda yang boleh mengeluarkan seseorang daripada agama Islam adalah yang pertama dengan perkataan. Kadang-kadang perkataan yang tidak dijaga, maka menyebabkan dia berlafaz dengan lafaz yang mengeluarkan dia daripada agama Islam, yang boleh dia jatuh murtad. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah dengan perbuatan, dengan anggota. Mungkin perbuatan dia saat itu menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Yang ketiganya adalah melalui i'tiqad, pegangan yang salah yang mengeluarkan dia daripada agama Islam. Cuma Imam At-Tahawi nak khabar kepada kita satu kayu ukur yang kita dapat ukur dengan kayu ini. Bagaimanakah boleh kita menghukumkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam? Ketika seorang tu Muslim, ketika seorang tu mukmin, apakah perkara yang dapat mengeluarkan dia daripada agama Islam? Kata Imam At-Tahawi, seorang hamba tidak dianggap keluar daripada iman, daripada keimanan, kepercayaan, kecuali kerana mengingkari hal-hal yang memasukkan dirinya ke dalam keimanan tersebut. Apakah hak yang memasukkan seorang ke dalam golongan orang beriman? Apakah hak yang memasukkan seorang ke dalam golongan orang Islam? Maka perkara hak yang memasukkan dia ke dalam Islam, kalau diengkarkan perkara tersebut, maka dia terkeluar daripada agama Islam.
Okey, itu apa yang ingin disampaikan oleh Imam At-Tahawi. Okey, sebagai contoh. Tidak dikatakan seorang tu mukmin. Mereka mesti dia kena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada malaikat. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar adalah perkara yang memasukkan seseorang di dalam keimanan. Maka tidak boleh kita kata dia keluar daripada iman, rosak dah akidah dia, rosak dah iman dia, melainkan dia engkar perkara tersebut. Itu maksud dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam masalah kita sebenarnya dalam bab ni kita kena berhati-hati. Kita tidak boleh bermudah-mudah di dalam menghukumkan seseorang tu terkeluar daripada agama Islam. Hal ni kita kena berhati-hati. Kita kena ingat bahawasanya dia bukan mudah untuk menghukumkan seseorang ni terkeluar daripada agama Islam. Bukan mudah. Selama mana tidak jelas dia berkata, dia melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia daripada agama Islam. Jelas sekalipun dia berkata dengan perkataan yang mengeluarkan dia daripada agama Islam, belum tentu lagi kita saat itu boleh menghukum dia kufur. Boleh kita mengkafirkan dia. Belum lagi. Kerana ada kemungkinan perkataan yang diperkatakan oleh dia saat itu dia faham makna yang lain daripada apa yang kita faham. Dan mungkin dia kata saat itu kerana dia dipaksa. Sebagaimana yang berlaku kepada seorang sahabat Rasulullah, nama dia Ammar bin Yasir. Dia dipaksa untuk bertutur dengan perkataan kufur. Jadi bukan mudahlah untuk kita mengeluarkan seseorang, mengkafirkan seseorang. Bukan mudah. Bukan mudah. Itu pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeza dengan pendirian golongan Khawarij. Yang mana pendirian golongan Khawarij, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan Khawarij cukup seseorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, seseorang yang melakukan dosa, maka terus mereka mengkafirkan, mengeluarkan mereka golongan ini daripada agama Islam. Kita ada sunnah wal jamaah tidak. Ini kita kena berhati-hati di dalam kita menghukumkan seseorang muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak boleh kita tengok orang dok sembahyang terus kita kata kafir. Tidak boleh kita tengok orang dok puasa terus kita kata kafir. Tak boleh kita tengok orang dok keluar zakat terus kita kata kafir. Tidak boleh kita tengok orang tidak menjalankan hukum Allah, kerajaan tidak menjalankan hukum Allah, terus kita kata kafir. Tidak boleh. Sebab kita kena tengok beberapa sudut-sudut yang lain lagi. Kita kena tengok beberapa sudut-sudut yang lain lagi. Kita tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak sembahyang, selama mana dia tidak engkar kewajipan sembahyang, dia tidak keluar daripada agama Islam. Mulut dia tak khabar pun. Dia tak sembahyang tapi mulut dia tak pernah pun keluar daripada mulut dia bahawasanya sembahyang ni tidak wajib. Maka kita tidak boleh kata dia keluar daripada agama Islam. Tapi kalau dia tak sembahyang dalam masa yang sama dia kata sembahyang tak wajib, waktu jelas. Benda yang jelas kita kena khabar secara jelas. Benda yang jelas dah mengeluarkan dia daripada agama Islam, nak tapih-tapih lagi, mungkin dok lagi, tu tak boleh lah. Tu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Imam At-Tahawi, wal imanu huwal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haq. Baik. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu akan datang kitab Aqidah At-Tahawiyah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, kita baca pula kitab yang kedua, iaitu kitab Bustanul Arifin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala.
hadis yang ke-16 daripada kitab Bustanul Arifin. Tajuk dia perihal saksi dan sumpah. Di sana ada saksi dan di sana ada sumpah. Nak cerita tentang ni. Okay, nanti kita tengok dulu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nas bid'awahum ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadithun hasan rawahu al-Baihaqi bihadha al-lafz wa ba'duhu fi as-sahihain. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas pernah kita cerita sebelum daripada ni, dia adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak sebut budak sikit lagi. Kerana ada beberapa perkara yang perlu kita kena beri perhatian lebih dalam sejarah hidup Abdullah bin Abbas, sesuai dengan kita penuntut ilmu, sesuai dengan kita orang yang belajar. Abdullah bin Abbas, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sepupu Rasulullah, tetapi jarak di antara umur dia dengan Rasulullah cukup jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika 63 tahun kewafatan Rasulullah 63 tahun, dia belum lagi balik. Maksudnya dia belum lagi umur melepasi 15. Budak lagi lah. Abdullah bin Abbas budak lagi. Baik. Tetapi walaupun dia budak, tapi dia tidak sama dengan orang tua yang lain. Kebersungguhan, himmah yang cukup tinggi dalam menuntut ilmu, boleh dikatakan dia adalah golongan orang-orang tua. Maksudnya kalau tengok kepada himmah dia, tengok kepada kebersungguhan dia dalam menuntut ilmu, macam orang tua dah. Berbeza dengan orang tua di zaman kita. Ramai orang tua di zaman kita, himmah dalam menuntut ilmu, kebersungguhan dalam menuntut ilmu, walaupun ilmu tu ilmu fardu ain, tak ada. Tengok sudut tu macam budak-budak. Macam budak-budak. Semayang bang tak apa nak erti mana lagi, bab akidah tak lepas lagi, fardu ain. Tak lepas lagi. Belajar tak ambuh pula. Tu macam budak-budak lah. Dan ni sebuah himmah dia dan kebersungguhan dia. Berbeza dengan Abdullah bin Abbas, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersungguhan dia dalam menuntut ilmu memang cukup hebat. Cukup hebat. Dan dia secara kebetulan Abdullah bin Abbas, mak saudara dia adalah isteri Rasulullah. Secara kebetulan mak saudara dia adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu secara kebetulan mak saudara dia adalah isteri Rasulullah. Maka pernah satu malam dia pergi rumah mak saudara dia. Secara kebetulan malam tu adalah giliran Rasulullah di mak saudara dia. Ayah dia suruh pergilah rumah mak saudara dia supaya dia dapat belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berhati benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sebab dia nak belajar. Tengah malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, masuk dalam bilik air. Keluar daripada bilik air, Rasulullah dapati ada air di depan bilik air Rasulullah. Maka Rasul tanya, air ni dari mana? Maka mak saudara dia Maimunah khabar bahawasanya Abdullah bin Abbas yang menyiapkan air di hadapan bilik air Rasulullah. Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok budak ni bijak, pandai, batu orang, maka Rasul terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada dia kefahaman dalam agama. Antara doa yang masyhur yang Rasul doa kepada Abdullah bin Abbas adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah kepada dia faham dalam agama dan ajarlah kepada dia penafsiran Al-Quranul Karim. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa. Jadi apabila dia buat baik kepada Rasulullah, Rasul balas dengan doa.
Dan dia orang yang pernah didoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma faqihhu fid din, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Baik. Dan lepas daripada tu dia menuntut ilmu. Lepas daripada Rasulullah wafat, dia belajar pula dengan sahabat-sahabat yang besar, yang duduk lama dengan Rasulullah. Akhirnya dia menjadi ulama yang cukup besar, Abdullah bin Abbas. Dalam hadis ni, Abdullah bin Abbas menceritakan perkataan Rasulullah. Jadi dia masa dia dengar ni, masa tu dia masih lagi kanak-kanak. Cuba kita bayangkan, cuba kita faham. Dan masa dia cerita benda ni dia cerita benda ni ketika dia dewasa. Jadi bermakna walaupun dia budak, dia perhati benda hak yang Rasul khabar. Dia perhati benda hak yang Rasul khabar. Baik. Jadi budak ni kalau dia perhati benda hak yang orang khabar, yang pertama adalah kerana orang tu adalah orang hak yang mempunyai kedudukan dalam hati dia. Kalau orang hak yang tidak mempunyai kedudukan dalam hati dia, dia cara budak-budak ni. Orang hak yang tidak kenal, tak ada kedudukan dalam hati dia, cara. Tapi kalau orang yang mempunyai kedudukan dalam hati dia, orang yang dia anggap mulia, maka apa yang keluar daripada mulut orang tu dia ingat. Jadi oleh kerana Abdullah bin Abbas, kedudukan Rasulullah dalam hati Abdullah bin Abbas cukup mulia, cukup tinggi, sehingga kan perkataan Rasulullah yang keluar daripada mulut Rasulullah, dia cuba ingat walaupun dia saat itu belum lagi balik, masa ketika itu masih lagi kanak-kanak. Hebat Abdullah bin Abbas. Dia menceritakan kepada kita perkataan Rasulullah yang dia pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Seandainya semua orang diberikan mengikut apa yang ia dakwakan, maka sudah pasti ramai orang yang mengaku harta orang lain dan mengakui mempunyai hak terhadap darah mereka itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang tu dakwa benda tu, orang tu dakwa benda ni, tiba-tiba kita terima dakwaan semata-mata dia dakwa, kita terima. Apabila orang tu dakwa benda ni, kita terima. Orang kata ni kata, ni hak pelitih aku ni kereta aku, ni motor aku. Kalau kita ambil kamu tu kita terima semata-mata dakwaan seorang. Orang ni bunuh keluarga aku, dia kena bayar. Sebab dia bunuh keluarga aku. Ni orang ni mencederakan keluarga aku, dia kena bayar. Apabila orang dakwa gitu, kena bayar lalu. Itu maksud. Maka akan wujudlah ramai lelaki, ramai orang akan dakwa harta orang dan darah orang. Kalau semata-mata dakwa kita terima tanpa melihat kepada bukti, maka kita akan dapati ramai orang pakat dakwa. Dan orang yang pakat dakwa saat itu bukan hak dia pun dia dakwa juga. Maka Rasul ajar kepada kita benda, tetapi saksi itu di atas orang yang mendakwa. Orang yang mendakwa mesti kena datangkan saksi. Ketika kita mendakwa bahawa barang yang ada pada orang lain milik kita, maka kita kena cari saksi. Cari saksi. Dua orang saksi lelaki, yang mana saksi tersebut mengkhabar kepada kita bahawasanya dia buat penyaksian bahawa barang tu adalah barang kita. Maka hakim kena bagi barang tu. Wal yaminu ala man ankar, dan sumpah di atas mereka hak yang engkar. Orang hak yang engkar dia kena sumpah. Adalah perbincangan yang panjang yang dibincang dalam kitab fiqh. Jadi kalau dia engkar maka dia kena sumpah. Baik, hadis ni dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sebahagian daripada hadis ni berada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu kerana kita masuk isyak dah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pengajian dan perbincangan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.